ringgit terpaksa dipaparkan sehingga 3 hingga 4 angka di belakang untuk menunjukkan ia kukuh. Sebenarnya, ini adalah kejatuhan ringgit ke paras terendah sejak 26 tahun yang lalu. Mata wang Malaysia ringgit telah mengalami kemerosotan lebih 4% untuk tahun ini sahaja, yang disebabkan antaranya oleh prestasi ekspor negara yang kurang menggalakkan dan kenaikan kadar faedah oleh pihak Rizab Persekutuan Amerika Syarikat. Pada 20 Februari 2024, ringgit jatuh kepada nilai 4.7988 berbanding $1 Amerika Syarikat, hanya 2% lagi untuk menyamai nilai terendah yang pernah dilihat, iaitu 4.885 per US dollar sewaktu di puncak krisis kewangan Asia pada Januari 1998. Ketika itu, krisis kewangan melanda seluruh Asia dan ringgit menyusut sehingga 85% disebabkan aliran keluar secara besar-besaran dana asing. Sepanjang tahun 2023, ringgit telah mengalami penurunan dan mencatat prestasi tidak menentu, menjadikannya antara mata wang terburuk di Asia, hanya diatasi oleh Yen Jepun. Berbanding dolar Singapura pula, ringgit menyusut lagi sebanyak 2% untuk tahun 2024 dengan RM3.57 berbanding $1 Singapura setelah mengalami penurunan sebelumnya sebanyak 6% pada tahun 2023. Pakar ekonomi melihat situasi ini adalah tidak baik untuk Malaysia yang merupakan negara perdagangan dan secara automatik ia akan menyebabkan harga barangan import untuk pengguna di Malaysia menjadi lebih mahal. Jadi dalam video kali ini kita akan melihat kenapa ringgit boleh jatuh dengan teruk. Teruskan menonton. American and coalition forces in the early stages of military operations. Saksikan dokumentari eksklusif dari FHD Channel di aplikasi mobile apps. Tiada gangguan iklan dan sekatan untuk semua video di platform ini. Muat turun sekarang di Apple Store dan juga di Google Play. Untuk memahami peningkatan sesuatu mata wang atau ringgit, kita tidaklah perlu menggunakan formula yang terlalu rumit. Sebenarnya, permintaan terhadap ringgit akan berlaku jika pelabur asing ingin melabur di dalam negara dan mereka akan menukarkan mata wang asing dari negara mereka untuk membeli ringgit. Selain itu, jika terdapat permintaan yang tinggi terhadap barangan ekspor dari Malaysia, pembeli antarabangsa juga akan membayar dengan wang yang ditukarkan kepada ringgit. Dan secara mudah, ia akan menyebabkan peningkatan nilai ringgit. Menurut MIDF Research, naik turun ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat bukanlah satu-satunya ukuran untuk menilai prestasi mata wang negara secara keseluruhannya serta keadaan makroekonomi Malaysia. Pada 29 Februari 2024, Kementerian Kewangan Malaysia membuat kenyataan untuk tidak menambat mata wang ringgit yang semakin melemah kerana yakin prestasinya akan semakin kukuh pada tahun ini. Namun begitu, terdapat faktor luaran yang tidak dapat dikawal yang menentukan pergerakan mata wang sesebuah negara. Antara sebab utamanya ialah pengukuhan nilai dolar Amerika Syarikat yang berterusan dengan memberi tekanan kepada ringgit. Rizab Persekutuan Amerika Syarikat telah menaikkan kadar faedahnya sebanyak 11 kali sejak Mac 2022 kepada paras masa 5.25% hingga 5.50% ketika ini. Ini bermaksud pulangan dari pelaburan di Amerika Syarikat adalah lebih tinggi daripada pelaburan di Malaysia dan pelabur berpusu-pusu memindahkan aset pelaburan mereka ke Amerika Syarikat. Ini menyebabkan permintaan terhadap dolar Amerika Syarikat bertambah menyebabkan nilainya meningkat. Bank Negara Malaysia pula terus mengekalkan kadar faedah yang dipanggil kadar dasar semalaman OPR pada 3.0% selepas kenaikan pertama bagi 2023 diumumkan Mei lalu. Pakar ekonomi sering menyebut bahawa perbezaan antara kadar dasar semalaman OPR Malaysia dengan kadar dana Rizab Persekutuan Amerika Syarikat adalah antara faktor utama yang mempengaruhi trajektori ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat. Sesebuah negara menggunakan dasar monetari tersendiri untuk mencapai sasaran ekonomi mereka, iaitu dengan mengawal pengaliran wang, kredit dan kos untuk membuat pinjaman yang bertujuan untuk mengawal inflasi, menyediakan peluang pekerjaan atau lain-lain. Oleh itu, dasar monetari boleh memberi kesan kepada nilai mata wang sama ada semakin kukuh atau menyusut. Kadar faedah yang tinggi menarik minat pelabur dan secara langsung meningkatkan nilai mata wang. Ini yang dilakukan oleh Amerika Syarikat untuk mengukuhkan nilai dolar. Akan tetapi, ia telah menekan mata wang terutamanya negara-negara sedang membangun yang lain.
Antara faktor lain yang mempengaruhi kekuatan nilai mata wang sesebuah negara ialah aliran dana asing, perdagangan dengan negara luar, dasar tukaran asing, harga komoditi dan situasi geopolitik dunia. Disebabkan ketidaktentuan yang menyelubungi prospek ekonomi China selepas pandemik COVID-19, ia turut menjejaskan mata wang ringgit. Ringgit dan mata wang Asia lain. Mata wang Filipina Peso, Vietnam Dong, Indonesia Rupiah, Thailand Baht menunjukkan kejatuhan berbanding US dollar. Akan tetapi antara kesemua mata wang di Asia, ringgit mencatatkan penurunan terbesar dan hanya diatasi oleh yen Jepun. Hanya dolar Singapura yang menjadi satu-satunya mata wang ASEAN yang tidak mengalami trend penyusutan yang dilihat konsisten sejak pertama kali kadar faedah di Amerika Syarikat dinaikkan pada Mac 2022. Mata wang Vietnam Dong adalah lebih bergantung kepada ekonomi China berbanding Malaysia kerana 16% daripada keseluruhan ekspor Vietnam adalah ke negara China berbanding Malaysia ke China adalah 13%. Tetapi, kenapa ringgit lebih menyusut nilainya? Salah satu aspek yang perlu diakui mengenai kelemahan ringgit ialah kerana Malaysia semakin hilang daya saing jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kita pernah lihat prestasi baik ringgit paling ketara iaitu semasa bangkit selepas krisis kewangan Asia 1997-1998 sehingga dapat mengatasi Korean Won dan Thai Baht. Tetapi kini, dua negara tersebut semakin ke hadapan dalam merancakkan ekonomi. Ekonomi negara hanya dianggap tidak bermasalah untuk sebahagian golongan seperti anggota jemaah menteri dan hartawan. Selainnya, kebanyakan kita dapat merasai situasi ekonomi yang semakin menekan. Dengan realitinya, rakyat sedang berhempas pulas mencari pendapatan, sementara negara kehilangan kepercayaan pelabur akibat pelbagai percaturan politik yang tidak habis, ditambah pula dengan kes 1MDB. Kali terakhir Malaysia mendapat lebihan fiskal iaitu jumlah pendapatan lebih tinggi daripada jumlah perbelanjaan adalah pada tahun 1993 sehingga 1997 iaitu antara 0.2% sehingga 2.4% daripada jumlah KDNK tahunan. Pendapatan hasil pelaburan yang menyumbang kepada KDNK telah turun dari 43% kepada 19% sejak tahun 1997. Kesan kejatuhan ringgit. Sebagai sebuah negara perdagangan, kemerosotan ringgit dilihat secara langsung turut memberikan tekanan terhadap sektor import dan ekspor negara. Ringgit yang lemah bermakna kos untuk mengimport barangan keperluan pengguna, perjalanan, ubat-ubatan, makanan dan lain-lain akan naik. Tahap keyakinan pelabur asing yang mempengaruhi aliran keluar masuk wang negara semakin goyah. Pembeli domestik sangat terkesan dengan kenaikan harga kerana harga import bahan mentah yang tinggi. Pembekal barangan import sesekali tidak akan menanggung kerugian kesan dari kejatuhan nilai ringgit, tetapi akan memindahkan beban tersebut kepada pengguna. Dan seterusnya, inflasi akan berlaku. Golongan B40 lebih terkesan kepada kejatuhan nilai ringgit disebabkan oleh peruntukan perbelanjaan yang lebih besar untuk makanan dan minuman, iaitu sebanyak 35.4% daripada jumlah perbelanjaan bulanan. Negara Malaysia mengimport 60% keperluan produk makanan termasuk benih tumbuhan dengan nilai amat besar iaitu kira-kira RM70 bilion setahun. Selain itu, kejatuhan nilai ringgit juga adalah kerugian besar untuk negara kerana ramai pekerja terlatih dan berkemahiran tinggi akan meninggalkan negara seperti memilih untuk bekerja di Singapura. Pergerakan nilai ringgit sama ada naik atau turun mempunyai kesannya tersendiri. Jika nilai mata wang rendah, ia akan membuka peluang untuk produk Malaysia untuk bersaing di dalam pasaran ekspor. Contohnya, barangan hasil kilang Malaysia menjadi lebih murah dan kompetitif bagi pembeli antarabangsa berbanding negara yang lebih tinggi nilai mata wangnya. Para pengilang adalah penyumbang sehingga 2/3 jumlah ekspor kasar negara dan ini akan turut menjana pendapatan negara. Satu lagi manfaat ialah pengguna domestik akan cenderung memilih barangan tempatan berbanding barangan import yang lebih mahal. Akan tetapi, sekiranya stok barangan keluaran tempatan tidak mencukupi, maka inflasi disebabkan permintaan akan berlaku. Pelancong asing juga mendapat kelebihan yang banyak disebabkan ringgit yang menurun. Contohnya, pelancong dari Amerika Syarikat mendapat 4.7 kali ganda hasil tukaran wang mereka semasa berada di Malaysia. Namun, tidak ada negara di dunia yang mahukan nilai mata wangnya menjadi rendah kerana lebih banyak keburukan daripada kebaikan, terutamanya kepada rakyat berpendapatan kecil di sesebuah negara. Ringgit berpotensi jatuh sehingga RM5. Kepantasan penurunan ringgit tidak pernah berlaku sebelum ini, tetapi sekarang ia tidak mustahil. Menurut laporan, pakar ekonomi tidak menolak kemungkinan ringgit mencecah paras RM5 untuk $1 Amerika Syarikat
untuk jangka masa sederhana. Pengarah dan ketua MIDF Research menyatakan adalah sukar untuk ringgit mencecah paras 5 untuk $1 Amerika Syarikat, dan seandainya ia betul-betul berlaku, situasi itu tidak akan kekal lama. Pada 15 Mac 2024, Google menyiarkan kadar pertukaran $1 kepada RM4.98 dan pastinya ia mencetuskan fenomena panik dalam negara. Namun selepas itu, pihak Google telah mengeluarkan kenyataan ia adalah satu kesilapan. Laporan seperti ini sebenarnya boleh menyebabkan implikasi yang serius kepada pasaran kewangan negara. Selepas ini, sekiranya tiada sebarang peristiwa geopolitik yang besar, ringgit dijangka dapat mengukuh untuk sepanjang tahun ini. Walaupun faktor luaran adalah pemacu utama kepada kemerosotan ringgit, namun ini tidak bermakna kerajaan tidak boleh membuat sesuatu bagi mengekang kejatuhan berterusan seperti mengurangkan kebergantungan kepada dolar Amerika Syarikat. Kesimpulannya, kenaikan atau kejatuhan mata wang ringgit adalah satu isu yang sangat penting kerana ia memberi implikasi yang sangat besar kepada rakyat. Mungkin kesan kepada orang kaya tidaklah begitu dirasai, namun golongan rakyat biasa sedang berjuang kerana kebanyakan harga import, terutamanya makanan, terus naik mendadak. Sudah pasti, kerajaan yang ada sekarang mempunyai formula yang hebat, perlu membuat sesuatu kerana yang sangat jelas di sini, mata wang ringgit sedang sakit.